Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, dalam pembelajaran kali ini, setelah kita belajar tentang persenyawaan ganda 2 pada subtopik 6.3, dalam subtopik 6.4 kita akan tengok apa yang berlaku ataupun kita akan tengok apa yang berlaku kepada biji benih lah. Perkembangan biji benih dan buah. Okey. Okey, seperti mana kita tahu selepas persenyawaan ganda 2 itu berlaku, okey, nukleus endosperma tu yang triploid tu, dia akan membahagi secara mitosis lah. Yang mana setelah membahagi secara mitosis, dia akan membentuk satu struktur yang kita namakan sebagai tisu endosperma. Okey. Apakah itu tisu endosperma? Tisu endosperma ini adalah tisu penyimpan makanan. Yang mana dia melitupi dan dia membekalkan nutrien kepada embrio pokok tersebut lah. Okey. Okay, zygote tadi yang satu tu, zygote yang diploid tu, juga membahagi secara mitosis. Okey. Yang mana dia akan membentuk dua sel yang utamalah iaitu sel yang besar dan juga sel yang kecil. Okey. Okay, sel yang besar, dia akan berkembang menjadi penggantung. Yang mana penggantung ini berfungsi sebagai tempat embrio menempel ataupun penambat embrio pada dinding pundi embrio. Okey. Ibarat macam dinding uterus lah dalam manusia. Okey. Manakala sel yang kecil ini, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 125. Sel yang kecil ini akan menjadi embrio yang terdiri daripada plumul yang mana dia akan tumbuh sebagai pucuk. Okay, radical yang mana dia akan tumbuh sebagai akar dan juga cotyledon. Okay. Tempat menyimpan makanan jugalah. Okay, so ni adalah bayangannya. Zygote ni adalah yang persenyawaan yang diploid tu. Okay, sel telur dengan salah satu gamit jantan. So dia akan menghasilkan dua sel, yang besar dan juga yang kecil lah. Yang mana sel yang besar akan menjadi penggantung. Sel terminal ni akan menjadi penggantung. Sel basal akan menjadi plumule, radical dan juga cotyledon. Yang mana gabungan ketiga-tiga ini kita akan namakan dia sebagai embrio lah. Yang mana embrio ini akan dikelilingi oleh endosperma tadi tu, yang triploid. Okey, boleh nampak perkembangan embrio. Okey. So ovule, kalau ingat lagi, bahagian ovule dia akan berkembang menjadi biji benih yang terkandung dalam buah. So kalau kita makan apple ke, kita makan betik ke, kita akan dapat nampak banyak biji benih kan. So maknanya kalau buah tu banyak biji benih, bermakna dia ada banyak ovule lah. Okey, sebab ovule akan berkembang menjadi biji benih. Okey. Kalau masih ingat lagi integumen. Integumen ini akan menjadi lapisan bagi kulit biji benih. Yang mana dia akan melindungi embrio. Okey. So semasa perkembangan ovule dan biji benih, ovari tu yang bahagian luar ovule tu dialah yang akan berkembang menjadi buah. Okey. Boleh nampak ovule kecil, integumen yang luar ovule tu, okay, dua-dua tu akan menjadi biji benih. Lapisan ovari, okay, bahagian ovari itulah yang akan menjadi buah kepada pokok tersebut. Okay. So bahagian stigma dan stil, dia akan merosot lah sehingga dia akan meninggalkan satu parut pada dinding ovari. Okay. Manakala dinding ovari ni dia akan jadi perikarpa kepada buah tersebut, yang mana dalam perikarpa tu kita boleh bahagikan kepada tiga lapisan lah, iaitu exokarpa, mesokarpa dan juga endokarpa. So ini adalah gambarannya. Okay. Ovari akan menjadi buah. Okay, seketul buah. Ovule yang dalam ni akan menjadi biji benih. So kalau ada dua, maknanya ada dua lah ovule. Kalau ada empat lah ovule. So dia boleh banyak ovule bergantung kepada spesies tumbuhan tersebut. Okay. Pedangka, nampak pedangka dia akan jadi tangkai tu. Dan stigma dan stil yang merosot tu dia akan membentuk parut. Bahagian bawah buah apple. Kalau buah apple tu kita akan nampak bahagian bawah dia lah. Kalau buah-buah lain pun kita akan nampak bahagian bawah dia ni. So itu adalah daripada stigma dan stil yang merosot. Okay. Dan bahagian dinding ovari ni, bahagian dinding itulah yang akan menjadi kita panggil isi buah tu ataupun perikarpa lah, yang mana bahagian luar kita panggil dia exokarpa, bahagian tengah ni kita panggil dia mesokarpa, dan bahagian yang paling dekat dengan ovule ataupun bahagian yang paling dekat dengan biji benih kita akan panggil dia endokarpa. Boleh? So gambar rajah ni cantik lah untuk memberi perbandingan apa yang berlaku daripada bunga ini terus menjadi buah. Macam itulah. Okay. Cikgu harap semua dapat nampak perbandingan ini. Simple kan? So habislah subtopik 6.4. So cikgu harap semua dapat tahulah dari mana datangnya buah dalam
dalam sesuatu pokok tersebut. Okay. So kita akan berjumpa dalam satu topik terakhir nanti dalam video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.